Okey, video hari ini tentang kaedah lain ya, analisis kuantitatif. Okey, hari itu cikgu sudah ada 3 kan analisis nisbah. Okey, ada analisis mentata, analisis menegak, analisis corak. So hari itu cikgu sudah explain tentang analisis nisbah. Jadi video ini tentang 2 kaedah lagi ya. Kaedah mentata dan analisis, kaedah analisis mentatar dan kaedah analisis menegak. Okay, so dia a bit different from analisis nisbah. Okay, another kaedah. So first cikgu explain tentang analisis mentatar dulu. Ya, analisis melintang. Okay, another name. So hari itu cikgu ada explain sikit ini lebih terperinci. So analisis mentatar ialah satu teknik untuk menilai tata satu teknik untuk menilai tata penyata kewangan. Okay, sesebuah perniagaan bagi satu tempoh masa tertentu. Let's say you want to make it 2 years, 5 tahun, 10 tahun, lebih panjang, lebih bermakna lah. Kalau terlalu pendek, so data yang diperolehi mungkin tidak begitu, not that useful. Okay, longer time is better. So satu teknik untuk menilai data penyata kewangan untuk sesuatu tempoh tertentu bagi menentukan jumlah dan peratusan perubahan yang telah berlaku. So you can choose what item you want to see, then from that item you see the changes in amount, dalam jumlah, and also in percentage. Let's say jualan, you want to see the jualan this year and last year, what's the difference? Sudah bertambah berapa dalam peratus dan dalam angka jumlah dia. Okay, when we say perubahan mean rujuk kepada peningkatan atau pengurangan item itu. So why we kenapa kita perlu buat analisis macam tu? Setiap item you tengok perubahan dia, sama ada dia bertambah atau sudah kurang nilai dia dengan tahun-tahun yang lepas. Okay, all the item you can do, jualan, aset, okay, liability, belanja, semua boleh dibuat. So tujuan dia kita perlu buat macam tu ialah memberi maklumat mengenai perkembangan. Ya, demi perkembangan, demi perubahan nilai lah sesuatu item, seperti perubahan nilai untuk item hasil. Okay, all you can do the item. You can do for hasil jualan, you can do for belanja, untung atau rugi dalam penyata pendapatan, and also the item in PKK penyata kedudukan kewangan. So dalam kedudukan kewangan you can see the changes, perubahan dalam aset, liability dan equity pemilik. Okay, so macam mana kita nak tengok perubahan nilai sesuatu item tu? Cara menganalisis di sini, amount setiap item daripada penyata kewangan. Let's say daripada you want to see the item hasil jualan in penyata pendapatan. Okay, so kita amount setiap item daripada penyata kewangan tahun terkini. The latest year one, yang tahun yang terbaru terkini, dibandingkan dengan penyata kewangan tahun-tahun yang lepas. Okay, kita bandingkan item itu tahun ni punya dengan yang last few years ni. Okay, dan data tahun terawal akan dijadikan sebagai tahun asas. So let's say you compare tahun ni dengan last year. So last year punya yang terawal akan jadi sebagai tahun asas. That means that one will be count as 100%. Okay, so nak cikgu bagi contoh ni, nanti anda akan lebih faham. So this is a contoh. Let's say ini adalah satu syarikat. Okay, syarikat ni penyata pendapatan bagi tahun berakhir. Dia nak compare tahun 2020. Let's say this is the latest year lah, 2020, and the last year one 2019.
Okay, dia nak compare. So, let's say dia nak compare setiap item dalam penyata pendapatan. So, di sini cikgu bagi yang ringkas sajalah, bukan yang just yang sebenar yang lebih complicated. Ini cuma yang ringkas supaya anda faham. So, katakan ini ialah tahun yang terkini, ini ialah tahun-tahun lepas. So, tahun yang terawal sekali akan dijadikan asas. So, ini akan jadi asas lah. So, the figure here will be 100%. Okay, we will look at the figure here as 100%. So, let's say you want to see the changes, perubahan nilai dalam this item, hasil jualan. So, kita compare dengan 2 tahun. Contoh di sini ialah 2 tahun. So, this one will use as the tahun asas. So, kita tengok perubahan dia. Okay, perubahan nilai. So, kita akan tengok perubahan dari segi jumlah dan juga dari segi peratusan, percentage. So, this one as tahun asas. So, kita tengok compare with the tahun terkini sudah naik sebanyak 30,000. So, perubahan 30,000 jumlah dia. And berapakah percentage dia? So, we use this one as 100%. So, di sini jawapan 20. How to get this one? Show this. So, ini yang 100%. 150,000 ini ialah 100%. So, letak di bawah. Okay, this one selaras dengan ni. So, inilah perubahan letak di atas. So, from here you know that perubahan 30,000 ini actually adalah 20% of the 100%. Okay, nampak? So, we can see erti dia sudah naik sebanyak 20% jualan this year compare with last year. Macam tu erti dia. Okay, so you can do for all the item also lah. Contoh seperti ini, kos barang dijual also. Last year, katakan last year 2019 ialah 80,000. So this year sudah kurang menjadi 60,000. So baguslah kan? So, sudah kurang you letak kurungan. Okay, so peratus dia. Okay, kita boleh letak juga kurungan di sini lah, menunjukkan dia sudah turun. So, dia sudah turun sebanyak 20,000, letak kurungan. And the percentage is turun sebanyak berapa? Compare with last year? 25%. So, how I get 25%? Guna balik cara ni. So, 80,000 is the 100%. So, you letak sini, 80,000. Then, perubahan dia jumlah 20,000. So, letak atas. So, 20,000 bahagi 80,000 times 100. Then, you will get answer 25%. So, erti dia, kenaikan, penurunan kos dia adalah 25% of the 100% last year. Okay, so sama juga lah cara dia untuk setiap item dalam penyata pendapatan. You get the percentage. So from here you can see the perubahan nilai lah setiap item. So sama juga untuk penyata kedudukan kewangan. You can do this. So this is called analysis mentata. That means we see from left to right. Macam ni, melintang. Okay. So, another kaedah kita panggil kaedah analisis menegak. Tadi from left to right. So, kaedah menegak pula from up to down. Okay, atas ke bawah. So, analisis cara ini juga diberi nama analisis saiz serupa. Okay, atau analisis saiz biasa. So, macam mana cara dia? Setiap item, kaedah ni dia cara macam ni. Setiap item dalam penyata kewangan, contoh dia hasil jualan, seperti tadi lah hasil jualan, kos, belanja, untung kasar, everything. Setiap item dalam penyata kewangan akan dinyatakan dalam peratusan amount asas. Okay, that means kaedah ni dia akan tentukan satu jumlah asas. They will use that one as a asas. Okay, so everything akan dikira mengikut amount asas ini. Okay, dia berbeza dengan atas. Di sini amount asas adalah the tahun yang sebelum. Tapi ini tidak. The amount asas is
one only and everything based on that one. Okay. So contoh dia dalam penyata pendapatan, amount asas atau jumlah asas ialah hasil jualan. Now we use hasil jualan as a base. So hasil jualan akan menjadi 100%. So, contoh di sini ya, analisis dibuat ialah peratusan, contoh dia, peratusan kos barang dijual daripada hasil jualan. So, we use hasil jualan diguna sebagai asas. So, everything based on jualan lah you count. Contoh dia berapa kos atas jualan. Berapakah percentage untung kasar daripada hasil jualan. Berapakah untung bersih daripada hasil jualan. So, everything hasil jualan. Okay, that is the base. Then we see ada berapakah percentage of hasil jualan. Okay, so itu ialah penyata pendapatan. Dan dalam kunci kira-kira, dalam penyata kedudukan kewangan pula, so the percentage, the amount asas tukar. Okay, dalam PKK kan terbagi dua kan. Atas ialah aset, bawah ialah liability dan equity. So yang bahagian atas, jumlah aset akan digunakan sebagai jumlah asas, amount asas. So everything kita analyze. Di bahagian atas tu, we will use the jumlah assets as a base. So, you can count, jadi contoh dia, you can see, aset semasa, berapakah peratusan aset semasa from 100% of jumlah aset. So, let's say jumlah aset ialah 100%. So, berapakah aset semasa of atas jumlah aset tu? Maybe 20% ke 30% of the jumlah aset. Then, bawah pula ialah liability equity kan. Jadi asas dia ialah kita akan mengguna jumlah liability plus the equity pemilik. Okay, sebagai jumlah asas. Okay, contoh dia kita boleh jumlah asas ni diguna untuk menganalize item-item liability dan equity. Contoh dia kita nak tengok berapakah peratusan liability semasa daripada jumlah liability plus equity. Berapakah peratusan liability bukan semasa daripada jumlah liability dan equity. We want to see the percentage of that. So, bila dia dijadikan jumlah asas, that asas, the jumlah will become 100%. Okay. So, apakah kegunaan analisis macam tu? Analisis mendekat. So, kita ada dua kegunaan. Satu, kita boleh membuat perbandingan perkembangan kedudukan kewangan syarikat dalam tahun-tahun yang berlainan. You can see the perkembangan dia. So, this year, you see, untung kasar atas jualan, hasil jualan is 20%. Last year, untung kasar atas jualan is 15%. So, you can see the perkembangan, okay, of your kedudukan kewangan syarikat. Then, point yang kedua, analisis ini bukan sahaja boleh membandingkan your own company every year, okay, perkembangan every year. Kita boleh juga guna untuk membuat perbandingan antara sebuah syarikat dengan sebuah syarikat yang lain. You can compare with other company yang mempunyai perniagaan yang serupa. They're doing the same business. So you compare, is this business better or the other company better? So ini pakar pelabur yang beli saham, they can use this method to compare selain daripada guna kaedah analisis nisbah. So, analisis mendekat pun boleh. Okay, so contoh di sini, katakan ada dua syarikat, syarikat A dan syarikat B. So, kalau kita tengok figure saja nampak macam syarikat A sangat bagus. Because hasil jualannya 300,000 dan syarikat B cuma 60,000. Dan untung bersih syarikat A lebih banyak 50,000 dan syarikat B cuma 20,000. So, kalau tengok macam ni nampak syarikat B ni tak bagus. Okay, tetapi bila kita membuat analisis mendekat, okay, kita guna hasil jualan sebagai asas, dan maybe anggap ni sebagai 100%, kita akan dapati bahawa bahagilah. So, this one
untung berapakah kita nak tengok percentage, berapakah untung bersih daripada jualan. Hasil jualan is anggap 100%. So, if this one 100%, 50%, 50,000 is only, you use the formula, okay, is only 16.67%. That means dari jualan dia 100%, untung dia cuma 16% sahaja. Compare dengan syarikat B. Okay, kita pun letak ini sebagai tahun asas. So, this one is the untung bersih. So, I want to see the berapakah untung bersih of jualan. So, 20,000 bahagi 60,000 times 100. So, you will get the answer 33.33%. So, from here kita dapat tahu syarikat B actually untung dia, percentage untung dia adalah lebih banyak daripada syarikat A. So, from here you can see kita tak ditipu oleh figure. When we do analysis, dia akan menunjukkan keadaan yang sebenar. So, this is a big company. This is small company. But we can see, actually, ini menunjukkan masa depan syarikat yang lebih bagus. Because they get more profit from the jualan. Okay, yang ini ialah contoh analisis untuk analisis menegak. Let's say I use a contoh for penyata pendapatan. Okay, I guna balik, cikgu guna balik the penyata pendapatan yang tadi cikgu guna contoh sebagai for the analysis mentata one. So I use back. So I just want to say for the contoh analysis menegak, we will see. Okay, ini dia. Cikgu guna balik the penyata pendapatan yang cikgu guna untuk contoh mentata. So you can see kita analyze from up to down. So for every item. So hasil jualan diguna sebagai asas. So everything is based on this hasil jualan. So we can kira cost barang dijual over hasil jualan, untung kasar over hasil jualan, belanja operasi over hasil jualan, untung bersih over hasil jualan. So this one consider as 100%. Hasil jualan is 100%. Okay. So inilah dia jawapan dia. So we want to see peratusan kos barang dijual daripada jualan. So you see, I use the jualan as base. So everything whatever peratus yang I count semuanya daripada hasil jualan, So ni mesti 100% hasil jualan dia. Sama juga untuk tahun 2019 Okay, hasil jualan akan diguna sebagai base. Okay, so from here kita dapatlah jawapan and we can see the perkembangan kedudukan kewangan. You can see from the for the year 2019 is so much better. The cost is not so much better. The cost is so much higher. So 53% of the jualan. So ini pula is so much better. Cost sudah kurang menjadi 33% sahaja daripada jualan. Okay, so erti dia apa? Erti dia kalau jualan ni ialah RM100, RM53 last year menjadi cost. This year sudah kurang. Dari RM100 jualan, cost dia cuma RM33. So it's better lah. Okay. Dan kita tengok peratusan untung kasar daripada jualan. 2019, untung kasar dia lower. Jualan 100%, 46% daripada 100%, 46 ialah untung kasar. So di sini pula dari 100% jualan, 66% adalah untung kasar. So better lah. You see the perkembangan kedudukan yang semakin bagus. So same as the belanja. Okay, belanja you can use this method to count the percentage. Dan kita tengok mungkin kerana jualan dia sudah meningkat, jadi belanja pun ada tambah sikit lah. Di sini jualan sikit, jadi belanja pun kurang sikit. So ini perkembangan yang normal lah. Okay, so dari simpulan ini kita dapati pengiraan analisis dalam penyata pendapatan adalah dikira mengikut amount asas hasil jualan. So everything based on hasil jualan. So the same for PKK lah. Nanti jumlah aset akan menjadi amount asas untuk PKK yang aset. Untuk yang bawah pula yang menjadi asas adalah jumlah liability plus equity pemilik.
Okay, dalam buku teks anda ada contoh, anda boleh rujuk. Now is batasan. Tadi cikgu kata kita banyak kaedah kan. Kaedah analisis mendata, menegak, kaedah analisis nisbah. Tapi actually nampak dia bagus. Kita can do perbandingan, we can count keberuntungan, we can count kecairan. So actually ada juga kelemahan analisis tu. We see apakah kelemahan ni pernah keluar dalam exam juga. So satu, pengiraan adalah berdasarkan tata kos sejarah. Because kita analyse data tahun-tahun lepas. So actually semua ni ialah kos yang sudah lepas, bukannya nilai semasa. So this is satu kelemahan. So the analysis yang kita buat tu mungkin adalah sudah ketinggalan zaman, the figures not that practical. So kita tengok poin yang kedua pula. Analisis yang dibuat adalah berdasarkan maklumat kuantitatif, all the figures, peratus. So, jadi dia tak ambil kira faktor-faktor kualitatif, seperti keadaan ekonomi, dasar kerajaan. So, all this ini tidak diambil kira dalam analisis. Dan poin yang ketiga pula, kaedah penilaian dan pengukuran adalah berbeza untuk semua syarikat. This syarikat mungkin mengikut kaedah susun nilai garis lurus. Dia ada kaedah mengikut susun nilai bagi berkurangan. Dan kaedah mengira inventory pun lain. Dia menggunakan kaedah masuk dulu, keluar dulu. Dia menggunakan kaedah takap. Okay? Yang mana nilai pasaran ada kos yang mana lebih rendah. So, syarikat yang berlainan menggunakan kaedah penilaian berlainan. So, when we do comparison, jadi analisis yang kita buat berkaitan item-item tertentu. So, you want to compare the inventory. Tapi, syarikat itu guna cara menilai inventory lain. Ini menggunakan cara menilai inventory lain. Jadi, mungkin sudah analisis yang kita buat sudah tak tepat. Okay? Bila we do comparison. Okay? So, nombor 4. Kepelbagaian aktiviti. Banyak syarikat menjalankan perniagaan lebih daripada satu aktiviti. Dalam keadaan sebenar, satu syarikat bukan buat satu industri saja. Macam Sunway. Sunway dia membuat aktiviti apa? Ada melibatkan aktiviti hotel. Kan got Sunway Hotel. Aktiviti hospital. Ada Sunway Hospital. Ada Sunway Lagoon. Saya tengok tak? Ada Sunway yang membuat perumahan. So, aktiviti dia adalah pelbagai. So, jadi tata syarikat dia, macam Sunway, dia merupakan gabungan tata pelbagai industri. Jualan is from all kind of jualan. Okay? So, ini menyebabkan analisis yang dibuat tu adalah tidak tepat. Bila kita buat analisis, jadi kurang tepatlah hasil analisis kita tu.